masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Sambung kitab Idaman Penuntut Siwak, dalam masalah siwak, sambungan siwak. Muka surat 4, Rumi, Jawi muka surat 13. Jawi 13, Rumi 4. Bawah tu dalam siwak ataupun bersugi, yang mana kita dah bahas sikit dah. Sebelum ni kita nak sambung habiskan hari ni lah, iaitu bersugi ataupun menggosok gigi ni adalah sunnah. Sebelum solat disunatkan sugi, ataupun ketika ambil wuduk tu. Ketika ambil wuduk juga disunatkan, ketika sebelum solat juga disunatkan, tapi ketika solat qabliyah, bukan ketika dalam saf untuk solat fardu. Cuma boleh juga, kalau dah terlupa boleh juga sugi waktu tu. Cuma kena tunjukkan adab-adab lah, tutup mulut dan sebagainya, macam kita dah bincang sebelum ni. Bersugi, kita berhenti dekat, kita baca sikit dulu. Jadi bila sugi ni, sunat sugi ni bila? Nak baca Quran, kita dah bahas sebelum ni. Nak sembahyang, apabila berubah bau mulut, apabila bangun dari tidur, tatkala gigi jadi kuning, tatkala hendak tidur, hendak ambil air sembahyang, tatkala hendak baca hadis, tatkala nak berzikir. Apalah sebelum ni kita dah bahas ni. Tatkala masuk Kaabah, nak masuk Kaabah, masuk dalam Kaabah tu. Tatkala hendak masuk ke rumah, kat situ kita berhenti kat situ. Ya, kita berhenti kat situ. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Sunat juga tatkala hendak masuk rumah, tatkala hendak masuk ke rumah lepas berjalan. Lepas berjalan-jalan keluar rumah tu, kemudian nak balik rumah. Bila balik rumah tu sunat sugi dulu sebelum masuk rumah. Kita tak buat ni sebab kita tak bawa sugi. Kita sugi kita, macam kita dah bahas sebelum ni, antara dengan makna sugi adalah beruh gigi. Bila sebut beruh gigi, sekali dengan ubat gigi sebagainya. Jadi kita tak bawa. Jadi bila nak masuk rumah, kita masuk gitu lah. Dengan sebab kita tak bawa kayu tadi, kayu arak tu, maka kita tak dapat lakukan sunnah sebelum masuk rumah. Sebab tu paling praktikal sekali, sugi yang paling praktikal sekali adalah kayu arak tu lah. Kayu tu, itu paling praktikal, sebab dia boleh buat dalam banyak keadaan. Banyak keadaan dia boleh buat. Ketika nak wuduk di masjid boleh buat. Ketika nak solat, kalau terlupa ketika wuduk boleh buat. Boleh buat sugi tu. Tapi kalau kita sugi dengan maksud beruh gigi, ya beruh gigi tu pun sugi juga. Tak boleh lah, takkan nak semayang pergi kan.
Tak praktikal. Cuma ada tempat boleh. Contoh nak bangun tidur tadi kan, antaranya bangun tidur. Bangun tidur nak tidur, bolehlah berus gigi. Tapi takkan nak masuk rumah kita duduk kat luar. Kalau kita bawa kayu tu sebelum tu. Sebab nak jumpa anak-anak, nak jumpa isteri, nak masuk rumah. Tatkala hendak bersetubuh. Yang ini bolehlah kalau kita nak kata gosok gigi. Tatkala hendak bersetubuh, tatkala masuk rumah. Nak masuk rumah dengan bersetubuh ni tatkala dengan maksud nak bercampur orang. Nak berjumpa seorang, dua orang, tiga orang, empat orang. Bila begitu, kita kena jaga mulut kita, bau tu. Bau mulut. Maka kerana itu disunatkan. Samalah juga nak bersetubuh pun sunat. Tatkala perut lapar atau dahaga pun sama juga. Ketika perut kita lapar dan dahaga, dia akan keluar satu bau dekat mulut. Dia ada dua bau. Satu bau perut, yang kedua bau mulut. Jadi sugi ni untuk hilang bau mulut, bukan bau perut. Bau perut tak boleh hilang. Sebab kita lapar, asid tu akan orang kampung kata ginilah, asid tu akan makan perut tu. Jadi dia bau hangit. Hangit perut dia panggil. Tapi bukan makan tu lah. Maksudnya bau hangit perut. Jadi dia akan bau di dalam perut. Yang itu tak boleh buat apa. Yang itu dia akan bau ke hidung, dia akan bau ikut mulut. Itu tak boleh buang, itu kena makan lah. Makan hilanglah bau tu. Yang kata sunat bersugi ketika perut lapar dan dahaga ni bau mulut. Sebab tu bau perut campur bau mulut, dia jadi bau perut campur bau dalam mulut ni, dekat ni, area lidah apa ni, dia jadi bau busuk sangat. Kadang-kadang orang dia cuba selesaikan ikut luar, gosok tapi bau juga kerana nafas berbau. Rupanya masalahnya dalam perut, bukan kat dalam mulut. Sebab dia ada dua masalah kat sini. Jadi kalau katalah perut lapar dan dahaga, belah mulut ni akan bau. Mulut dari hidung. Jadi dengan bersugi dah akan hilangkan bau tu. Tapi kadang-kadang lepas bersugi bau juga. Malah gosok gigi pakai komor lah apa, bau juga. Sebenarnya tu bukan bau mulut dah, bau perut ataupun bau kat dalam ni, kat dalam hidung ni. Dalam hidung. Jadi tatkala perut lapar dan dahaga, sunat untuk bersugi kerana bau tadi tu bimbang kalau kita bercakap dengan orang bau. Itu. Seterusnya, tatkala nak mati, Allah. Tatkala nak mati sugi. Dalam kurungan itu menurut cerita supaya senang keluar roh. Ketika nazak lah, ketika nak mati itu bukan kita nazak. Itu bukan maksud nak mati macam mana ni. Ketika nazak waktu tu kita biarlah perkataan terakhir yang keluar tu adalah la ilaha illallah, syahadah. La ilaha illallah itu perkataan terakhir yang keluar. Jadi bila begitu kita nak sebut la ilaha illallah, kadang-kadang tak terkeluar. Dan begitu juga kadang-kadang dikata menurut cerita, menurut riwayat, supaya senang keluar roh. Kita biasa dengar cerita tak mati-mati tapi nazak. Tak mati-mati gitu tu. Tak mati-mati, lama, seminggu, 2 minggu. Antara caranya adalah sugi bagi senang keluar roh. Malah Nabi SAW ketika hampir-hampir hujung-hujung tu, dia minta sugi kat Sayyidatina Aisyah, sugi. Lepas tu akhir sekali lembus nafas yang terakhir. Jadi sugi ini memudahkan roh untuk keluar. Sugi ini. Ada satu kisah tu, ada makcik ni, nenek lah, makcik orang tua ni, dia nazak, dia sebut muka bukan. Dia tanya anak-anak sekeliling, anak-anak cucu sekeliling ni, dia tanya bukan. Maksudnya orang yang dah mati, dia tanya Minah mana? Minah. Aku nak jumpa Minah ni. Padahal Minah tu dah mati 30 tahun. Tak seram bulu rama kan dengar. Tanya suami dia dah mati lama dah. Lama dah suami. Tanya balik, mana ayah engkau? Ayah engkau mana? Mana adik engkau? Adik engkau tak pasal anak dia yang bongsu dah meninggal. Tanya benda-benda gitu. Jadi risaulah dia. Nazak ni dia panggil sakaratul maut. Sakarat ni mabuk. Maut tu mati. Memang orang nak mati ataupun orang duduk dalam sakaratul maut, dia memang mabuk. Dia memang cakap bukan sebab dia tu kata ini petanda ahli neraka ni, bukan. Dia memang mabuk sebab nama sakarat tu pun masuk mabuk.
Sakarat ni maksud sakar tu maksud mabuk. Sakaratul maut, mabuk nak mati. Jadi kalau orang mabuk minum toddy, mabuk minum arak pun cakap bukan-bukan, mabuk nak mati lagi lah bukan-bukan. Dia nampak terbayang bukan-bukan. Tu biasa. Malah tak masuk lagi syaitan main kacau. Syaitan ada juga main kacau kat situ. Dia menyerupai siapa yang kita sayang. Dia kata, mak dulu ajar kau Tuhan tu Allah kan. Mak dah mati lama dah. Rupa-rupanya lepas mak mati ni mak tengok tak ada pun Tuhan. Jomlah ikut mak. Sebenarnya Tuhan tak ada pun. Jom ikut mak. Dia pun yolah ikutlah. Kau cakap tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Prank mati. Mati apa tu? Nah, begitulah siapa-siapalah orang yang dia hormat, orang yang dia sayang, masa tu syaitan akan menyerupa. Jadi dia cakap bukan-bukan. Bila cakap bukan-bukan, risaulah. Anak-anak dia risau, anak dia call. Lepas tu macam mana nak buat? Kita macam mana kita nak buat? Dah telefon pula tu. Lepas tu macam ni lah, bagi dia sugi. Bagi dia sugi. Tu je idea yang ada. Dia pun bagi mak dia sugi. Mak dia cakap bukan-bukan, bagi. Tak kat tangan dia pegang aja. Dia suap kat mulut. Dia gigit. Dia gigit tak lepas. Dia call balik, tak buat apa. Dia gigit aja. Bacalah doa. Lepas baca doa tu dia sugi. Masa sugi tu dia sugi, anak dia sugi kan. Dia sebut la ilaha illallah. Dia 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus nyak balik. Dia gigit balik, dia sugi. Baca doa dia sugi. Lepas dia sugi tu la ilaha illallah. Ini real ni, macam kita real. Akhir sekali bukti bahawasanya sugi tu memang memudahkan untuk la ilaha illallah. Jadi sugi, banyak sugi. Jadi kalau agak-agak, kalau kadang kita boleh sedar, kita boleh rasa aku ni macam tak lama dah, sediakan sugi terus. Dan pesan ke anak-anak supaya suruh ketika aku nazak nanti, dia akan bunyi. Kalau ada orang meninggal terkejut, tidur-tidur bangun tu meninggal, tak boleh buat apalah tu. Kalau jenis sakit, makin menurun kesihatan, lama-lama dah tak boleh makan, dia memang gitu. Gitu nak mati lah tu. Memang gitu. Mula-mula sakit, terbaring, makan boleh lagi, duduk boleh lagi, lama-lama baring aja, duduk tak boleh. Begitulah. Akhir sekali makan boleh suak sikit-sikit. Lama sebulan lagi lepas pada tu makan pun tak boleh, minum saja susu-susu gitu. Sebulan lepas tu makan pun tak boleh. Tak lama dah tu. Dah tahu dah. Pesan sampai satu tahap aku akan buat gini. Tu saya nak tiru-tiru tak reti macam tulah. Masa tarik nafas tu, masa tu kau sugikan aku. Masa ajar sekali kan talqin tu lah, ajar la ilaha illallah. Sugi, ajar anak-anak. Sugi pula kat situ tak payahlah dengan buruh gigi. Pakai kayu sugi. Kita ambil kayu arak sugi gigi. Lepas tu ajar sugi. Sebab Nabi pun minta, maka kita pun kena tiru. Kena tiru. Tatkala hendak musafir, sama juga nak keluar musafir. Nak keluar musafir sunat. Kalau nak keluar musafir boleh kita kata gosok gigi. Jadi kita boleh sesuaikan dengan keadaan kita kan. Kalau musafir kita akan daripada rumah, maknanya gosok gigi dengan ubat gigi. Tapi kalau di luar, di masjid, di macam mana tadi, gosok pakailah alat tu, kayu arak tu. Biarlah sesuai. Okey, masa nak keluar musafir dan lain-lain. Banyak lagi ni. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Mawhub, kalau sempat kita baca sekejap lagi sikit, ada 70. Keistimewaan atau kelebihan sugi. Ada kata dan lain-lain, banyak, ada 70. Nanti kita cerita kalau sempat. Kecuali ada kecuali tidak sunat bersugi lepas gelincir matahari. Gelincir ni zawal, iaitu zuhur lah. Gelincir matahari ni zuhur. Sehingga masuk matahari. Masuk tu tenggelam dengan masuk maghrib. Daripada zuhur sampai maghrib. Bagi orang yang berpuasa tak sunat kata. Bagi orang yang berpuasa tak sunat untuk bersugi. Termasuklah gosok gigi ni, tak sunat. Bila tak sunat? Bermula zuhur sampai maghrib. Maknanya sebelum zuhur boleh lah. Sebelum zuhur tu sunatlah bersugi. Gosok gigi sebagainya. Tapi kalau lepas zuhur tak sunat. Okey. Bila kata tak sunat, maknanya boleh bersugi lepas zuhur, tapi tak sunat. Ya? Malahan makruh. Bukan tak sunat je, makruh. Dia ada khilaf ni, dia akan bincang kat bawah nanti. Makruh bersugi daripada zuhur sampai ke maghrib jika orang itu berpuasa. Ya? Pada masa itu, sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Janji puasa je. Okey? Sedangkan kita tahu, sugi ni hukum sunat, tapi ada juga waktu makruh. Ini pendapat kebanyakan ulama' dia kata. Inilah jumhur ulama' berpegang kepada hadis Bukhari dan Muslim. La khulufu
famis saimi atyabu 'indallahi min rihil misk, bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi kasturi. Maka bila ianya bau mulut tu, walaupun orang bau busuk, busuk tu bukan busuk apa, busuk tak makan lah, busuk air liur campur tak makan mulut tu, kita bau busuk, tapi di sisi Allah lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Sedangkan kita tahu dalam banyak-banyak bauan, kasturi paling wangi. Kalau kita rasa ada bauan lain yang lagi wangi, sebenarnya kita tak bau kasturi lagi. Yang kita bau tu kasturi konon-konon lah, kasturi apa, RM10 punya kasturi. Kasturi tak ada RM10, dia ratus-ratus. Kasturi yang betul ada kat kijang, kat buntil kijang kat bawah perut dia tu. Kasturi yang berasal daripada darah. Asalnya darah kijang tu. Akhir sekali lama dia ada kat bawah tu, dia jatuh sendiri. Jadi yang itu original tu, ratus-ratus harga tu. Yang kasturi yang kita duk beli ni, tak tahu mungkin macam mana jadi kasturi, atau bau nak sama, ataupun sintetik dia buat, ataupun mungkin dia ambil sikit, dia campur, dia sikit je tapi jadi banyak. Minyak wangi banyak ni, letak kasturi 2-3 titik, jadi ya. Mungkin macam tu. Sebab harga dia tak mungkin RM2-30. Dan sebab dia sangat wangi, bauan yang paling wangi adalah kasturi. Buktinya dekat syurga nanti ada bau kasturi. Kat situ je nak tahu. Sebab apa sahaja yang terbaik ada dekat syurga. Dekat syurga nanti ada bau kasturi, tapi kasturi versi syurga lah. Jadi maknanya dekat dunia kasturi lah yang paling sedap. Kalau dia takkan ada dekat syurga. Jadi tapi orang berpuasa, bau mulut dia tu lagi harum di sisi Allah. Di dalam hadis yang lain ada membayangkan bahawa bau mulut yang dimaksudkan ialah bau di sebelah petang. Dia kata sebelah petang. Maksud petang tu maksudnya lepas masuk Zuhur tu lah. Masuk Zuhur sampai ke Maghrib. Itu maksud bau tu. Sebab pagi-pagi tak bau lagi. Dia kata tu. Dimaksudkan ialah bau sebelah petang. Mafhumnya, maknanya dapat kita faham, kalau sudah bau itu wangi, eloklah dikekalkan, jangan dihilangkan. Sebab tu jadi makruh bila bersugi ketika Zuhur hingga ke Maghrib. Sebab bila Zuhur ke Maghrib dia akan bau. Bau tu kita rasa bau tak sedap, tapi di sisi Allah dia bau wangi. Jadi bila kita gosok gigi, kita seolah-olah tak nak wangi tu, seolah tak nak wangi kasturi tadi, lebih wangi pada kasturi. Sebab kita bau busuk, sebab tu kita buang. Tapi kalau kita buang, bermakna seolah-olah kita nak hilangkan. Janganlah hilangkan, bau tu harum kan. Harum apa busuk di sisi Allah. Di sisi Allah dia harum. Cuma dia tak adalah berdosa ke gosok gigi, batal puasa ke, tak ada. Cuma makruh kerana seolah-olah kita tak nak, seolah kita tak nak. Bila kata di sisi Allah wangi, tak mau. Tak apalah di sisi Allah wangi pun aku tak apa. Biarlah, aku nak buang juga. Seolah macam tu kan. Seolah macam uban. Uban ni makruh juga cabut. Kenapa? Uban ni cahaya dekat hari kiamat, dekat padang mahsyar nanti cahaya. Dan uban menandakan kita tak lama nak bertemu Allah. Ada 1-2 kita cabut. Maknanya apa? Macam tak nak jumpa Allah. Kenapa ni? Sebab tu makruh. Tapi tak adalah berdosa. Sebab tu makruh. Kalau nak pun boleh inaikan, colorkan dengan warna lain, bukan cabut. Dalam keadaan kita sedar, ada, letak je color je tu. Letak je warna dekat rambut tu. Cuma dah tahu dia asalnya uban. Ya. Yeah. Serum. Hitamkan rambut. Dia dalam masalah color rambut ataupun warna rambut. Masalah dia gini, dia ada 2 benda yang berbeza. 2 benda. Biasa orang campur 2 ni. Dia silap campur. Yang pertama dari segi warna. Yang kedua dari segi bahan. Warna, semua warna boleh, kecuali hitam je haram. Dari segi color rambut, warna apa pun boleh bila dah beruban warna rambut. Tu ayat dia, bila dah beruban nak color rambut. Warnakan rambut, warna apa pun boleh. Warna apa? Nak warna merah boleh. Dengan syarat satu je, haram hitam. Kecuali waktu perang. Waktu perang je boleh hitam. Sebab nak tipu musuh. Padahal semua dah tua-tua. Tengok, uish, muda-muda ni habislah kita. Padahal tua-tua semua. Dia dipanggil tipu daya dalam peperangan. Boleh warna hitam, warna hitam
tak boleh, kalau bukan perang tak boleh, warna lain semua boleh. Itu satu dari segi warna. Lepas tu dia panggil haram aridi, haram yang berkait. Kenapa warna oren jadi tak boleh? Sebab nak tiru orang kafir. Tu dapat masalah lain pula. Asalnya warna kuning boleh aja. Tapi sebab nak tiru orang kafir jadi haram. Bukan haram kerana color, kerana nak tiru orang kafir. Itu dah masalah lain. Tapi secara umumnya warna apa pun boleh. Kecuali warna hitam je haram. Satu, bila dah berubah. Yang kedua, dari segi bahan. Sebenarnya bahan yang nak pakai, bahan apa pun boleh. Nak pakai, nak cat pun boleh. Ambil cat, undercoat ke apa, cat atas kepala, boleh. Tapi dia ada masalah yang berkait. Nanti nak mandi wajib macam mana? Kita bukan cerita mandi wajib, kita cerita boleh tak nak color dengan cat. Beli cat ICI, cat dia lap, cat kepala, cat rambut, boleh. Sebab kita nak faham satu-satu benda, boleh. Warna apa pun boleh, pakai cat pun boleh. Habis tak lalu air pun boleh. Habis nak ambil wuduk tak semestinya kat rambut, dekat kulit kepala boleh. Ambil letak kat kulit kepala mana-mana yang ada. Habis nak mandi wajib, itu masalah lain. Masalahnya boleh tak nak color rambut dengan cat, boleh. Nak color warna apa pun boleh kecuali hitam. Okey, dia ada hukum yang berkait. Habis nanti nak mandi wajib. Bila nak mandi wajib ratakan air. Tiba-tiba bahan yang dia pakai itu tak kata air. Bila tak kata air maka tak sah sembahyang. Jadi haram tu bukan haram kerana pakai cat. Haram kerana nanti nak sembahyang tak sah, kerana mandi wajib tak sah. Jadi kena tahu satu-satu. Kalau dia kata tak apa aku nak pakai cat, bila nak sembahyang nanti, bila nak mandi wajib, dia letak tina ke minyak gas tak atas kepala. Boleh. Dia buang balik. Siapa suruh nak susah itu? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi kalau kata dia letak bahan apa-apa tadi kan, macam apa siram ke apa, menyebabkan rambut tu jadi warna lain. Samalah juga. Dari segi warna hitam haram, tak boleh. Warna lain boleh. Okey, boleh letaklah nak jadi warna apa pun siram tu. Cuma sekarang ni bahan dia tu ada tak menjadi salut, menyebabkan bila kena air tak seram. Jika tak, memang dia macam jenis inai, iaitu tinggal asar, tinggal kesan yang boleh. Boleh. Yang boleh serap air, maka boleh pakai. Dia tak semestinya inai. Tak semestinya. Bukan inai, apa sahaja kala yang tinggal asar, kesan. Dia kita letak benda tu kat tangan ke kat rambut, lepas tu kita basuh dia hilang, tinggal kesan. Tak ada masalah, boleh. Jadi kalau kata siram tu rasanya lah dia tak ada kan apa-apa yang menghalang air. Tak kan? Maka boleh. Cuma warna apa jadi? Hitam tak boleh sebab warna. Bukan tak boleh sebab bahan, tak boleh sebab warna. Bab masalah haram warna hitam ni memang ada hadis khusus. Nabi tak bagi. Dia soalan macam menipu lah. Tipu. Kecuali peperangan. Jadi kalau pakai siram tu no problem. Tapi dia ada satu lagi. Dia bukan jadi warna hitam. Dia ubat akar rambut tu. Dia ubat kat dalam tu menyebabkan yang putih pun jadi hitam balik. Itu tak apa. Dia macam ubat lah, kita panggil. Apa nak istilah nak sebut, tak kerti ubat kata. Dia ada macam baja. Dia masuk kot umbi tu, masuk kot dalam tu. Lepas tu dia menyerap jadi yang putih tu ataupun dah nak hampir-hampir nak putih tu jadi hitam balik. Dia seolah suburkan. Seolah macam makan vitamin ke apa bagi hitam. Tu tak apa. Yang kita nak tengok dari segi salutan tu. Ada tak salutan? Bukan, dia tak kira istilah apa. Sebab tu saya sebut awal tadi. Dia orang kita salah faham inai. Inai je boleh. Inai je boleh ke? Semua boleh lah. Semua pakai apa-apa pun boleh. Pakailah apa nama sekalipun. Boleh. Taklah atas kepala tu. Yang kita risau takut mandi wajib. Tu yang risau. Bila nak mandi, ada bahan dia, ada plastik ke apa ke, macam lilin ke, menyebabkan air tak menyerap. Tu masalah dia. Kalau nak namakan dye pun tak apa. Jadi kalau kata nak haram, dia mesti ada kait lain. Haram sebab orang kafir semua buat gitu. Kita pun macam nak tiru dia. Haram buat. Kata tak haram? Haram kerana nak tiru orang kafir. Ini geng-geng apa agama sekian-sekian tu je, masa dia nak sembahyang dia pakai rambut macam ni, warna macam ni. Kita pun warna macam tu juga. Maka haram. Haram kerana nak tiru. Dia haram aridi dia panggil. Haram kerana berkait. Bukan haram asal. Haram asal pakai apa-apa boleh. Warna apa-apa pun boleh. Cuma orang perempuan dia ada kait sikit lah, dia payah sikit lah nak color orang perempuan ni. Dia kena kait ni, yang kalau ada suami zain. Kalau tak ada suami tak boleh, walaupun beruban. Perempuan pun tak boleh warna hitam. Kalau lelaki suruh pun tak boleh. Perempuan hitam tu memang arahan khusus tak boleh. Pakai warna dye, warna kuning, warna merah.
Oren tu lah kan, kuning-kuning dye. Cuma satu lagi masalah, dia nak dia warna macam merah atau kuning yang gelap sampai nak macam hitam. Dark brown. Tapi tengok balik, bukan brown macam hitam. Tapi tengok betul-betul, tengok dekat cahaya. Tu boleh. Yang kata ni hitam legam, hitam arang, hitam legam, tu yang tak boleh. Kalau ada, saya pernah tengok, dia warna, dia kata ni asalnya dia warna brown. Boleh. Tapi bila kita tengok macam hitam. Boleh. Cuma yang kata tak boleh, hitam tu hitam sungguh. Hitam betul. Inai takkan boleh jadi hitam. Walaupun macam hitam pun, inai tu sebenarnya dia sangat merah. Tapi kalau tengok betul-betul dia merah. Merah apa dia panggil? Merah sagar apa. Jadi kalau orang perempuan dia ada kait dengan suami dia. Kalau ada suami dia bagi. Kalau dia tak ada suami, walaupun beruban tak boleh. Dia kait dengan suami tu. Sebab apa? Tak boleh pula. Walaupun bukan nak dedah aurat. Tak ada suami je. Buat apa nak color rambut. Tapi lelaki tak kait dengan tu. Lelaki asalkan beruban je dah boleh dah color warna rambut. Kata Imam Nawawi, tetapi Imam Nawawi berpendapat tidak makruh bagi orang yang berpuasa bersugi. Imam Nawawi kata tak makruh gosok gigi bersugi. Sama ada sebelah pagi atau sebelah petang, tak ada masalah. Sebelah pagi ke sebelah petang ke, tak ada masalah. Kerana dalam hadis itu memuji orang berpuasa saja, tidak menunjukkan kepada tegahan. Yang kata hadis tadi nak bagi tahu kelebihan orang berpuasa. Maka bau mulut dia walaupun busuk, tapi sebenarnya nak beritahu kelebihan. Jadi janganlah kita risau sangat dengan bau mulut dengan sebab puasa. Kenapa tak nak puasa sunat, nanti bau mulut, tak payah risau. Dia nak bagi tahu kelebihan. Kerana kita berpuasa kerana Allah, bau busuk tu di sisi Allah wangi. Nak bagi tahu kelebihan je, bukan nak bagi tahu wangi betul-betul. Dia kata, maka kata Imam Nawawi, maksudnya adalah macam ni. Bau mulut tadi, hadis tadi, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi, dengan maksud dari segi pahala. Macam mana? Kita tahu, contohnya pada hari Jumaat, kan kita sunat pakai wangi-wangi. Kita pakailah ketika wangi-wangi kita pakai tu dapat pahala. Kerana berwangi-wangi ini sunnah. Jadi bila kita pakai berwangi-wangi, maka dapat pahala. Pahala kita dapat, nak bagi contoh aja ni. Kita dapat pahala, katalah pahala wangi-wangi ni 100. Pahala ni 100. Nak bagi fahamnya ni, bukan 100, nak bagi contoh je. 100 pahala berwangi-wangi. Tapi kalau katalah dia berpuasa, dia tak pakai wangi-wangi pun, tapi mulut dia bau kerana berpuasa, dapat pahala 200. Dia nak bagi tahu dari segi pahala tu. Maksudnya lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi orang berpuasa. Mulut orang yang berpuasa lebih bau dia lebih harum daripada kasturi, dengan maksud pahala dia lebih besar daripada orang pakai kasturi. Pakai kasturi pahala besar. Kita ambillah 100 berwangi-wangi dengan kasturi, 100 pahala. Dia ni tak pakai kasturi pun, mulut dia berbau kerana puasa, dapat 200. Dah lah busuk. Dapat 200 kerana nampak? Kerana dari segi pahala. Kalau dia pakai kasturi dekat badan dia, dapat 300 lah. Kasturi kerana pakai berwangi-wangi, dapat 100 pahala. Bau mulut tambah lagi 200. Jadi 300. Itu maksud bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi dari segi fadilat, kata Imam Nawawi. Itu maksud Imam Nawawi. Jadi dia bukan menunjuk tegahan. Cuma kalau kita buang bau busuk tadi, kita gosok gigi, kita tak dapatlah pahala tu. Itu maksud kata Imam Nawawi. Jadi barang siapa hendak bersugi sebelah petang, ada orang yang dia tak selesa kalau bulan puasa apa kan. Kalau kata dia tidur sekejap ke apa siang, ataupun masuk je lepas Zuhur, kadang asar, mulut dah tak sedap. Dia memang tak sedap. Dia kena gosok gigi juga dengan ubat gigi, dengan koma ke apa, baru dia rasa mulut dia tu sedap. Kalau tidak, dia terasa tak sedap. Masalah bau satu hal, dia biasanya orang tuan punya mulut dia tak bau, dia dah mati, dia buat tak bau. Sebab mati bau. Orang lain tu yang bau, dia tak sedap, mulut dia tak sedap, lecah. Jadi dia nak tak nak, dia kena gosok. Gosoklah, pakai pendapat Imam Nawawi, dia kata. Jadi barang siapa hendak bersugi sebelah petang lepas Zuhur dalam masa berpuasa, eloklah berpegang kepada pendapat Imam Nawawi. Jadi tak makruh. Cuma tak dapatlah pahala tadi. Pahala sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Mulakan
sebelah kanan mulut. Kanan, belah kanan. Dikosokkan kepada langit-langit. Oh, gosokkan gigi, lepas tu langit-langit Allah. Kalau gosok gigi okeylah, kita tahu kalau berus. Ni langit perlahan-lahan gosok atas gusi. Kalau kuat-kuat berdarah pula. Gigi dan lidah. Lidah, gigi, gusi. Kalau kayu arak tu, dia punya getah tu, dia kesihatan untuk kuatkan gigi, kuatkan gusi, elakkan daripada gusi berdarah, sensitif sebagainya. Dia punya getah tu, getah kayu tu. Kayu arak tu. Tapi kalau kita pakai berus gigi dengan ubat gigi, sebab tu kadang-kadang kan ada dalam ubat gigi tu ada kalsium lah, itulah, dia bubuh macam-macam. Pakai kayu tu tak payah, tak bubuh apa-apa, memang dah ada dalam kayu tu dah. Getah dia tu, getah. Gosok kalau kata kayu tu, ambil apa, gigit kat depan tu, bagi dia tu, bagi apa dia panggil, berbulu sikit kat depan tu, dengan gigit, lepas tu buat sunatnya buat 8. Tunduk sikit. Kalau depan orang tunduk sikit, buat 8. Pegang dia ni. Itulah pegang macam tu. Sebab tu dia makruh jika sugi tu lebih panjang daripada sejengkal. Ni dia lebih. Sebab kita tak boleh pegang, nanti nak pegang tak boleh. Dia jadi panjang gitu. Jadi makruh hukumnya. Lebih panjang daripada sejengkal. Itu pun teknikal lah, pandai-pandai lah nak pegang macam ni pun. Fadilat, kelebihan bersugi itu banyak. Setengah daripadanya 2 rakaat sembahyang dengan bersugi lebih elok, afdal daripada 70 rakaat yang tiada bersugi. Lepas tu nak datang tu, kalau tak nak bersugi pun, datang sebelum datang tu gosok gigi. Di rumah. Itu habis-habis lemah lah tu. Cantiknya nanti datang. Masa sembahyang sebelum qabliyah tu. Seorang-seorang kat belakang nak sembahyang qabliyah tu, masa azan tu kan, masa tu. Lepas jawab azan tu, pakat-pakat bangun qabliyah, masa tu. Masa tu orang tak perasan. Kalau terlupa, masa nak sembahyang. Tapi tunduk sikit, jangan tunjuk kat orang. Kalau tak pun ketika ambil uduk, kalau kata nak kena ambil uduk. Paling lemah sekali pun kat rumah, sebelum datang tu. Sebelum datang tu, gosok gigi dulu. Paling lemah dah tu. Sebab apa? Sebab 70 ni hadis ni sebenarnya. Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwakin. Daripada hadis Nabi, ambil pada hadis Nabi. Sembahyang kali 70. Kalau sembahyang 2 rakaat sebenarnya 70 kali tu. 70 kali, maknanya 140 rakaat. Dengan sembahyang 2 rakaat. Ganda 70 rakaat. Ganda. 1 rakaat tu ganda 70. 1 rakaat lagi ganda 70. Tak nak ke? Betul lah, kiamat nanti hari dia panggil hari penyesalan kan. Memang menyesal lah. Orang masuk syurga menyesal, orang masuk neraka pun menyesal. Orang masuk neraka memang menyesal. Orang masuk syurga kenapa menyesal? Sebab bila dia tengok, loh aku pernah sugi 2-3 kali lagi tu, Allah besarnya pahala, menyesal sampai berguling-guling. Sebab kalau aku tahu aku buat, padahal dah dia ahli syurga dah tu, pun menyesal. Sebab tu hari kiamat adalah hari penyesalan. Semua orang akan menyesal. Masuk syurga pun menyesal, masuk neraka lagi menyesal. Yang masuk syurga kerana dia tahu patutnya aku boleh duduk jiran dengan Nabi. Sebab banyak aku tak buat sunnah-sunnah yang aku tengok ni banyaknya pahala sunnah aku. Tengok kawan, Allah banyaknya. Kau duduk mana? Aku jiran Nabi. Allah bestnya. Aku jauh. Nak kena naik burak. Itu pun kalau Nabi panggil. Buat kenduri dekat syurga Nabi. Gitulah kot bahasa lebih kurang. Kena naik burak. Kena naik Grab lah. Senang gitu. Naik Grab burak. Burak sekali langkah sejauh mata memandang. Berapa besar tak tahu. Aku tak payah. Aku buka pintu belakang pergi rumah Nabi dah. Jiran. Macam Nabi kata, aku dan anak yatim gini dekat syurga. Jiran gini. Rapat ni. Kau jaga-jaga anak yatim. Jangan buat lebih kurang. Sebab dia dengan gini dengan aku kat akhirat nanti. Gini. Nabi tunjuk 2 tangan ni. Maksudnya jiran lah. Jadi kita akan menyesal. Tak boleh duduk jadi jiran Nabi. Jadi menyesal juga. Tapi kita janji masuk syurga. Tak kira ke syurga mana. Syurga mana pun tak kira lah kita ni. Cuma kita minta Firdaus lah. Tapi kalau ikut tu minta aja. Tengok perangai minta Firdaus benda. Perangai bodoh. Kita lah cerita ni. Tapi tetap minta Firdaus juga. Okay?
Okey, bersugi itu selain daripada menyucikan kotor-kotor di mulut dan celah-celah gigi, ia membawa kepada keredaan Allah. Sebab ikut sunnah Nabi. Apa ni? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kebersihan. Dan kita pula ikut sunnah, maka dengan kita ikut sunnah dapat keredaan Allah. Tu maksudnya mencerdikkan akal. Mencerdikkan akal. Macam mana tu? Kena percaya. Mencerdikkan akal. Dia lebih cerdik. Kat mana? Kita kena kaji lah. Saya tak sempat nak buat kajian. Ada 1, 2, 3 sempat lah buat kaji sikit. Macam mana dengan bersugi, dengan mulut tu bersih, akal jadi bijak. Kalau kita cari, jumpa. Contohnya dia kata mencerahkan mata. Yang ni sempat lah nak kaji. Sebab belah gigi gusi kita memang bersambung dengan mata. Memang orang cabut gigi silap-silap mata dia akan ganggu. Dia akan macam rabun ke apa bila cabut gigi. Dia memang ada saraf di antara gigi dengan mata. Dengan masalah gigi, efek kat mata. Sakit gigi, efek kat mata. Dia memang ada saraf. Jadi betul lah dia kata kat sini mencerahkan mata dengan kita banyakkan bersugi. Sihat gigi, sihat gusi, sihat mata. Cuma mencerdikkan akal ni kena kaji lah. Tak jumpa lagi, kita yang tak jumpa. Tapi memang ada mencerdikkan akal. Melambatkan tumbuh uban. Ini dia panggil awet muda. Bersugi adalah awet muda. Lambat tumbuh uban. Kat mana dia punya connection lah? Kena kaji lah, tak tahu. Kena percaya lah. Kajian ni, nak kaji macam mana? Melambatkan tumbuh uban. Kat mana dia punya connection? Wallahualam. Tapi memang ada. Mengurangkan bongkok atau sakit pinggang. Kat mana connection lah? Dia sebenarnya istilah ni dia panggil kan mujarrabat. Bahasa Melayu dah tukar jadi mujarrab. Asalnya mujarrab tu bahasa Arab. Mujarrabat. Mujarrabat ni bahasa sekarang dia panggil try and error. Try and error. Try and error. Try, cuba jadi. Cuba jadi. Akhir sekali dia kata apa? Kau buat ni mesti jadi. Bukan mustajab. Boleh juga. Mustajab pun bahasa Arab juga. Kan? Tapi yang lebih mustajab tu mustajab tu dia bolehlah juga. Dia umum lagi. Yang ni lebih khusus. Mujarrabat ni dia kalau kata, mana hadis? Saya tak jumpa. Kau baca surah ni dekat orang yang kena rasuk, lagi terus jin. Mana hadisnya? Tak jumpa kadang-kadang. Dan memang tak ada hadis pun. Macam mana boleh baca ayat tu jin tu lagi keluar daripada jadi elok balik histeria tu? Sebab dia try. Ada ustaz, tak tahu nak buat apa dah dia ni, nak macam mana. Bilik Quran, try baca ni, baca jadi. Lepas tu jadi lagi, try baca jadi. Akhir sekali jadi, kata macam ni. Kau baca ayat ni, mesti jadi macam ni. Mesti tu bukan mesti garanti. Maksudnya, mujarrabat. Try and error. Cuba jadi. Itu yang setengah orang tolak. Bukan kita kata garanti. Cakap tu memang mesti. Kerana adatnya dah jadi gitu. Kita kadang ngaji hukum adat, hukum akal macam mana. Pegang elok-elok hukum akal, hukum adat tu selesai ya. Apa saja yang hukum adatnya begitu, akalnya harus semua jadi. Adat aja begitu. Jadi macam mana connectionnya? Kita tak jumpa je lagi. Tapi ada. Kena cari. Antaranya apa? Mengurangkan bongkok. Mungkin dah try dah. Siapa yang selalu bersugi, dia tak bongkok-bongkok. Tengok kira. Daripada 1,000 orang tu yang bersugi, 980 orang tak bongkok. Hanya 20 orang je bersugi bongkok juga. Kita berani tak kita kata, kau bersugi mesti tak bongkoknya? Berani kan kita kata gitu? Bukan kata garanti tu, garanti bukan. Mujarrabat. Kita itulah yang berlakunya. Sakit pinggang, mengurangkan bongkok sakit pinggang. Apabila bersugi, kita cuba mencari akan jumpa. Cari. Alah dulu kita percaya, mak-mak kita kata jangan duduk dekat atas bantal ni nanti naik bisul, percaya sangat. Terpercaya. Jadi maksudnya tak ada masalah kita nak percaya perkara ni. Cuma kita bukan pegang jadi akidah garanti jadi kau. Bukan. Biasalah. Itu salah mujarrabat. Cuba jadi. Cuba macam antara lain fadilat bila qad qamatis salah. Masa tu bangun ketika Bilal panggil qad qamatis salah, masa tu bangun. Antaranya sama juga mengelakkan bongkok atau sakit pinggang. Orang yang amal macam tu tak ada pun yang bongkok.
Bukan kita kata garanti, kita cari. Kalau boleh buat kajian silakan. Cari 1,000 orang yang ketika Bilal panggil qad qamatis solah dia bangun. Sedangkan mazhab Syafi'i bangun bukan ketika qad qamatis solah. Mazhab Syafi'i bangun ketika habis la ilaha illallah, baca doa baru bangun untuk masuk saf. Tu mazhab Syafi'i. Ada pendapat-pendapat lain, mazhab lain kita tidak. Qad qamatis solah tu kan panggilan suruh sembahyang. Masa tu baru bangun. Tak apalah mazhab lain pun. Cuma nak bagi tahu ada istilah kita panggil apa? Petua kot. Petua. Bila bangun time tu tak bongkok. Sampai kedua tak bongkok. Dia dapat kajian, dia cari 1,000 orang yang bangun time tu tak bongkok. Adalah 2-3 orang je bongkok. Yang ni semua tak bongkok. Jadi akhir sekali keluar macam mana? Fadilat bangun ketika qad qamatis solah bila panggil adalah bagi mengelakkan bongkok ketika tua. Alright apa? Tapi janganlah percaya macam tu istilah panggil mujarrabat. Petua lah, petua. Petua-petua ni orang dulu asal bahasa Arab juga. Fatwa lah tu. Kalau bersugi mengelakkan bongkok, fatwa lah tu. Cuma fatwa tu bukan fatwa hukum, bukan. Fatwa last sekali kita panggil petua. Petua, fatwa tu. Kita ambil bahasa Arab banyak. Sakit pinggang. Jadi orang yang muda-muda lagi yang dah tak bersalah, yang dah berumur pun okeylah. Bolehlah amal, manalah tahu terus tak bongkok, terus tak hilang sakit pinggang. Mana tahu? Yang ini ada connection dia. Qad qamatis solah bangun ketika itu bagi mengelakkan bongkok dan sakit pinggang. Ada tak connection? Ada. Bila panggil qad qamatis solah, bangun sembahyang. Maknanya Allah panggil juga. Kita bangun terus, bersegera, tanpa berlengah-lengah. Maka dengan sebab tu Allah bagi sihat. Adalah connection dia. Tapi kalau mencerdikkan otak, ni carilah macam mana. Carilah kalau kita jumpa. Tapi ada, mesti ada. Kita je tak jumpa lagi. Menggandakan pahala. Anda sebut tadi dah kali 70. Dan mengingatkan 2 kalimah syahadah ketika hendak mati. Ya pun dah cerita dah tadi. Memudahkan untuk mengucap 2 kalimah syahadah ketika nazak. Ketika nazak. Dan mengucap 2 kalimah syahadah tu bukan maksud 2 kalimah tu syahadah tu bukan bermaksud asyhadu. Maksud la ilaha illallah je. Cuma kalau asyhadu, biasanya kalau ketika orang nak meninggal, orang nazak, dia tak ada asyhadu. Kita disunatkan la ilaha illallah je. Muhammad Rasulullah pun tak ada. Asyhadu pun tak ada. Asyhadu tu orang nak masuk Islam, orang kafir nak masuk Islam. Ketika semayang adalah asyhadu. Ketika nazak, mulut dia kering, bibir dia semua merekah dah kering, dalam ni semua habis dah, semua tak boleh gerak dah. Tak boleh, ni semua jam dah. Yang boleh hanya lidah je bergerak. Satu-satunya ungkapan yang tanpa perlu menggerakkan bibir, hanya gerak lidah je, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kalau asyhadu, dia kena gerak dia kena ke depan, lidah ke depan, asyhadu. Lepas tu la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah, lidah je gerak, dah berbunyi. La ilaha illallah. Dah bunyi dah. Sebab tu maksud 2 kalimah syahadah ketika nazak ni bukan asyhadu. Yang asyhadu tu dalam cerita ayah, tolong. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang tu tapi tu berlakon lah. Tengok TV lah, tu mengarut aja. Dia bukan asyhadu, dia tak ada asyhadu. Siap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang nazak mana sempat. Dia sepatutnya talqin, istilah talqin dia panggil tu. Laqinu mautakum. Talqinkan orang nak mati ni, apa dia? La ilaha illallah je. Yang lain tak ada. La ilaha illallah. Laqinu man akhiril kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang last kalinya la ilaha illallah masuk syurga. Akhir kalam dia. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Cuma asyhadu pun boleh. Orang nazak je tak boleh nak buat. Itu maksud 2 kalimah syahadah tadi. Maksudnya la ilaha illallah ketika nazak. Sekiranya seorang itu tidak dapat ataupun tidak terdaya hendak bersugi di masa-masa yang tersebut itu, banyak kan masa-masa yang tersebut tadi tu lah. Nak semayang, ambil wuduk semua tadi, nak masuk rumah apa semua, tak terdaya nak buat. Maksud tak terdaya ni apa? Malas. Banyak alasan. Hendaklah bersugi di masa-masa yang tersebut. Tidak dapat hendak bersugi di masa-masa yang tersebut itu, hendaklah ia bersugi sekurang-kurangnya sekali sehari semalam. Kalau banyak sangat alasan, itu ini, sehari semalam lah. Itu biasa kita buat lah. Bangun tidur ataupun nak tidur. Sehari semalam, bersugi atau gosok gigi. Sekurang-kurang. Banyak sangat alasan kita nak macam mana. Sebab apa dia kata sekurang-kurang sehari sekali? Sebab hadis yang kita baca bulan lepas lah. Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak.
Kalaulah tak memberatkan umat aku nak wajibkan dia untuk bersiwak ketika nak sembahyang. Aku wajibkan. Tapi kalaulah tak memberatkan umat aku. Sebab ada ayatnya, kalau tak memberatkan umat aku nak wajibkan, maka tak jadi wajib. Kalau Nabi kata aku wajibkan, mesti, maka jadi wajib. Cuma Nabi tambah, kalaulah tak memberatkan umat aku untuk bersugi sebelum sembahyang, aku nak suruh dia bersugi, maka automatik jadi sunat. Jadi bila suruhan Nabi, teringin Nabi nak suruh kita, sehari sekali minimum. Ada satu kisah cerita pada kurun ke-8 Hijrah, masa tu zaman Bani Abbasiyah, orang Islam tengah perang kat satu tempat nama Samarkand. Samarkand tu dekat Uzbekistan kan, ataupun tak jauh daripada China pun, tak jauh juga daripada China kan. Masa tu tentera Islam berjaya lah buka beberapa sempadan sampai dekat Samarkand tadi, satu benteng. Nak masuk, yang lain dah dapat tawan dah, yang tu tak dapat tawan, tak boleh pergi. Tentera tu macam tentera belah sana tu, dia macam Mongol lah, bukan Mongol lah, bukan tentera Mongol lah bukan. Tentera tu tentera belah sana lah, tak kisahlah, China macam tu, straight macam jadi benteng. Jadi umat Islam ni, tentera Islam tak boleh masuk, macam tak ada, akhir sekali tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Peperangan berlanjutan lepas hari-hari. Nak serang tak boleh masuk dekat situ. Tempat lain dah boleh masuk, semua lain dah boleh buka. Akhir sekali panglima perang tu postmortem. Dia gitu lah, orang dulu gitu lah. Bila apa-apa yang berlaku ada postmortemnya. Kenapa ada penyakit ni? Postmortem. Apa masalah kita? Oh, rupanya ada orang yang terzalim, patut pun Allah hantar bala. Dia akan postmortem. Dia akan check balik. Macam apa-apa berlaku, tak menang perang, postmortem. Ada benda ni. Menego perniagaan tak berkembang, postmortem balik. Ada benda, something wrong somewhere. Kena check. Kat mana ni problem? Kita tak check itu. Kita kata usaha lagi, check balik. Ada sesuatu. Maka panglima perang tu buat lah. Dia tanya, apa yang dia tanya? Siapa yang tak solat? Mesti ada orang tak solat ni, kata. Siapa yang tak solat? Dia kata, kami semua solat. Ada tak yang tak, takkan nak tanya satu-satu kan? Akhirnya dia tanya secara umum. Ada tak yang meninggalkan apa-apa sunnah? Ketika dalam peperangan, apa tak meninggal apa-apa sunnah? Diorang diam fikir-fikir, ada lah. Kita kan dalam perang. Jadi bila gitu, kita ambil wuduk tu, kita tak siwak. Kita tak gosok gigi. Kita tak akan siwak. Tu aja. Akhir sekali, inilah problem kita tak boleh masuk ni. Lepas tu kita tak boleh masuk ni. Kita kata, apa benda connection ni? Gusi dengan tu. Ada nanti cerita. Ada connection dia. Ada sambungan dia. Kemudian, cari pokok. Cari pokok nak ambil. Dia sebenarnya tak kisah pokok apa pun. Cuma yang pokok zaitun, carilah pokok apa pun kat situ. Jadi cari pokok, cari ranting-ranting, nak buat kayu suki, bagi satu seorang. Lepas tu bila dah bagi satu seorang, masuk waktu azan, ambil wuduk, masa lama tak pakai, lupa sugi kan. Lama tak pakai, pakat siwak ramai-ramai. Rupanya ada spy belah sana. Dia perhati ada spy tu. Dia perhati, dia intip dekat kemah orang Islam. Lepas tu dia tengok, diorang tengah asah gigi. Diorang agaknya diorang kepung kita, nak bagi kita lemah. Lepas tu diorang pakat-pakat nak makan kita ni, diorang asah gigi. Dia faham gitu. Dia duk asah gigi. Dia spy ni patut balik. Dia kata, habislah, kita kena gatah lepas ni. Ini makan orang apa? Hannibal. Ini makan orang punya orang ni. Kaum dia semua yang dengar tu percaya. Akhir sekali dia macam lemah semangat sikit lah. Sebelum ni lemah semangat sikit, ada yang bergundur dan sebagainya. Akhir sekali dapat tawan. Bila dapat tawan, semua tawanan tu masuk Islam. Dia gitu, dapat tawan dua je, nak jadi hamba ataupun masuk Islam. Masuk Islam mereka. Jadi pakat ramai-ramai masuk Islam. Dengan apa? Dengan silap faham. Akhir sekali dia orang buat syair. Saya tak hafal lah syair tu. Dia buat syair. Dia kata kita memeluk Islam. Dia gelak. Dia kata kita masuk Islam kerana takut pada siwak. Dia kata kami dikurniakan Islam berkat sunnah bersiwak. Kami ni special, kami masuk Islam bukan sebab takut perang ke apa. Kami masuk Islam kerana sunnah bersiwak. Ya Allah ya Tuhanku, hiduplah
menetapkan kami dalam agama Islam dalam keadaan sentiasa melazimi sunnah. Dia buat syair lah. Syair berkata, specialnya umat dia tu, kaum dia waktu tu masuk Islam sampai sekarang ada tak? Kerana siwak. Ada, kalau orang pergi belah-belah sana nanti adalah kisah-kisah yang diceritakan sikit cerita. Habis kita masuk istinja, tapi saya nak baca sikit lagi. Baik, istinja dah sampai stesen, kita tak boleh lebih lagi. Sempat ada 8.12 kan, dalam 7-8 minit kejap. Yang saya kata ada dalam kitab 70 fadilat bersugi. Kitab ni saya ambil Jawhar Al-Mauhub. Sikit saya nak baca laju-laju je lah yang saya nak baca. Bahawasanya ada kelebihan bersugi, faedah bersugi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab Jawhar Al-Mauhub surat 85. Dan adalah faedah bersugi itu amat banyak, dihingga oleh ulama kepada 70. Tapi dia kata tak payah sebut semua, kalau sebut semua banyak sangat. Sebut separuh je lah kot. Yang pertama, menyucikan mulut. Kita dah bahas tadi, cucikan mulut. Membaikkan bau mulut. Membaikkan bau mulut. Okey, kita dah tahu dah. Membetulkan tulang belakang. Yang ada slip disc tu mungkin boleh kot. Tahu lah. Kena percayalah. Para ulama kaji dia ambil daripada hadis-hadis. Kita tak jumpalah hadis tu. Membetulkan tulang belakang. Dengan bersugi. Membaikkan ma'idah, perut. Ya, perut-perut sensitif tu. Tapi kalau kita tengok, ada keadaan sugi itu boleh kias dengan bros, boleh kias dengan kain sugi dan sebagainya. Ada keadaan tak boleh kias. Contohnya dia kata ini menyucikan mulut, itu boleh kias tak dengan buruh gigi? Boleh. Membaikkan bau mulut, boleh kias dengan buruh gigi, ubat gigi. Membetulkan tulang belakang, tak boleh. Yang ini mesti kayu tu. Ini mesti kayu tu. Sebab ada yang pakai kayu, ada yang boleh kias. Membaikkan ma'idah, perut, yang ini pun tak boleh. Yang ini kayu. Dia tak boleh kias dengan buruh gigi. Cuma macam mana perut boleh jadi tu? Mungkin air liur kurang bakteria lah kot Sebab dah suci mulut tu, bersih mulut, kurang bakteria, dok telan air liur. Jadi senang cerita, membaikkan ma'idah, perut. Meneguhkan gusi, kuatkan gusi. Yang ni boleh kita kiaskan ubat gigi, buruh gigi pun boleh. Melambatkan uban, sama juga. Tak boleh kita nak fikir apa benda, kat mana dia punya connection. Yang ini pun sama juga, kayu lah kot. Kayu. Berus gigi tak boleh kias. Menjernihkan kejadiannya, yakni warna tubuhnya jadi putih. Siapa nak putih? Banyak sugi. Saya tak tahu, saya baca bukan reka cuma tengok you ke ustaz ni, saya reka. Kita Jawhar Al-Mauhub, dia ada yang Jawi, saya bawa yang Rumi. Memang kitab ni memang kita mengaji. Jadi warna kulit jadi putih. Tak payah nak pakai undercoat apa semua, cat-cat muka orang perempuan tu, tak payah. Tak payah. Pakai itu aja. Okey? Membaikkan cerdiknya, jadi cerdik. Genius. Macam mana? Cubalah fikir kat mana dia punya tu. Menambah akal. Bijak lebih kurang sama tadi. Menambah akal, bijak. Itulah masa belajar kan, masa belajar nak buat matematik, susah ke? Gusi. Apa ni, sugi. Menggandakan pahala amal, kita dah bahas tadi. Memudahkan keluar nyawa, dah bahas tadi. Mengingatkan menyebut 2 kalimah syahadah ketika tak kala hendak mati, dah sebut tadi. Keluasan pada kehidupan, murah rezeki. Mungkin bila mulut tu kita bercakap dengan orang bisnes, orang boleh beli ni kau, malah aku beli barang ni bau mulut busuk, boleh jadi kot. Keluasan pada kehidupan maksudnya murah rezeki. Mengkayakan, sama juga. Mengkayakan, keluasan tadi tu apa maksud dia? Keluasan pada kehidupan, hidup dia seronok lah kot. Mengkayakan, murah rezeki. Memudahkan rezeki, 13, 14, 15 sama je. Mendiamkan sakit kepala, migrain, gosok lagi gigi. Yang ni boleh kiaskan kot. Boleh kiaskan yang buruh gigi dengan sekali dengan sugi tu, kayu sugi. Mendiamkan sakit kepala, menghilangkan segala penyakit di dalam kepala. Macam tadi je. Memutuskan balgam. Kahak apa semua kan, lendir-lendir kan, sugi. Memutuskan balgam. Menguatkan gigi, dah bahas tadi. Mencerahkan mata, dah sebut tadi. Menambahi fasih.
Kalau jenis gagak-gagak bagi sugi. Tonyoh kat mulut dia sugi. Buat usaha ikhtiar sikit. Membaikkan hafaz. Budak-budak tahfiz. Ataupun kita nak apa-apa Quran apa ke. Menyucikan hati. Dengan niat nak ikut sunnah. Hati jadi suci lah. Menambahkan kebajikan. Yalah, mesti dapat pahala. Menyukakan malaikat. Malaikat suka yang tak busuk. Maka malaikat duduk kat dia. Menghinakan syaitan. Elok tu. Syaitan tak suka kita. Jauh-jauh. Menghilangkan hufr. Yakni lubang-lubang pada siratan gigi. Lubang. Gigi berlubang. Mengelakkan gigi berlubang. Memudahkan hancur makanan. Okay. Dimustajabkan doa. Mustajab doa. Bercahaya mukanya. Apa? Aura. Ada aura lah. Berjabat tangan dengan dia oleh malaikat. Malaikat pegang tangan kita. Kita tak nampak Mengunjung akan dia oleh malaikat tak kala keluar daripada semayang. Lepas semayang, malaikat pakat-pakat kumun dia. Diberi, bila malaikat kumun, setan lari jauh. Kan? Diberi suratan amalnya dengan tangan kanan. Ini semua kita nak nanti. Ini kat akhirat. Menghilangkan penyakit juzam. Apa yang kita baca? Wa min sayyi'il asqam. Wa juzam. Kusta. Menjinakkan dia oleh malaikat dalam kuburnya. Dalam kubur nanti malaikat datang baik je muka. Kan malaikat garang kan. Engkau nakir. Ini baik aja. Didatangkan dia oleh malaikat maut alaihissalam tak kala mengambil nyawanya di dalam keadaan rupa yang elok. Malaikat maut datang tu rupa elok, nak cabut nyawa ni ya. Sabar ya, tahan ya. Macam doktor kata, tahan ya, sakit sikit je. Tarik elok-elok. Yang ke-37 menghebatkan bagi seteru. Kalau apa-apa kan, kalau kita nak berdebat ke apa ke, jauh lagi tengok berjalan dia dah. Macam nak kalau nak perang-perang lah. Kalau nak berdebat, kalau nak apa-apalah, seteru dia. Seteru dia awal-awal dah takut dah. 37. Cukup takkan nak baca sampai 70. Habis wallahu alam. Tapi banyak lagi tentang kelebihan bersugi. Amal lah. Paling kurang pun di rumah sehari sekali. Minimum tu. Iman yang paling lemah. Tangguh dulu. Sambung lepas pilihan raya. Kita sudahin tasbih kafarah dan suratullah subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.